sekarang ni Tuhan atur kadang saudara, ya, Tuhan mengatur ini di luar perancangan kita. Kan? Sebelum ini kita tahu masa Semburit tu jadi menteri besar, ya, ada orang report polis pada dia, ya, rasuah projek pasir, kan? Ada laporan dibuat. Kan? Tanya Cikgu Berak tu. Cikgu Berak, kan? Cikgu Berak. Cikgu Berak. Tanya dia. Berapa banyak dia buat report polis pada Azmin, kan? Ketika itu projek pasir lah, pintu gerbang istana lah, kubah masjid lah. Aduh. Tapi bila sekarang mereka jadi member sekarang ni, mereka dah jadi member satu parti, kan? Dah jadi member kancing Cikgu Berak dengan Semburit, kan? Tapi mana tahu Allah atur setelah kamu jadi member, report Cikgu Berak tu naik. Kan? Report dia naik. Mungkin dulu tidak disiasat dengan sepenuhnya. Mungkin dulu kerajaan dulu tak ada keberanian, ya, untuk nak menyiasat ataupun nak pelihara nama dia, ataupun boleh settle tepi. Masuk Anwar Ibrahim, walaupun kes tu dah lama, tapi kalau kes tu ada, ambil tindakan. Dulu mungkin selamat, boleh settle tepi, kan? Akhirnya yang disiasat itu berpunca daripada report-report kamu. Kemungkinan itu, kan? Sebab kita pernah dengar projek pasir ni dari report awal lagi. Last kali kawan sendiri punya report, kamu dah kantoi sekarang ni, kan? Aturan Allah, saudara. Allah mengatur bila kita khianat dengan orang, kan? Bila kita khianat dengan orang, Allah akan siapkan, ya, pembalasan untuk kita. Di dunia, di akhirat belum tahu lagi, kan? Tapi di dunia nampak dah orang khianat dengan kita ni. Kalau kita tengok Semburit tu, kan, kalau kita parti, terima kasih, kau boleh, terima kasih Nolina. Kalau kita tengok Semburit tu, saudara, maruah dia jatuh teruk. Siapa yang khianat Anwar, semua dah jatuh maruah dia kalau kita tengok. Ya, macam Semburit, Azmin, dulu dalam parti keadilan orang nombor 2. Dalam parti keadilan orang nombor 2. Bukan calang-calang dalam parti orang nombor 2. Bukan senang dapat orang nombor 2. Lepas tu dapat jadi menteri besar pula tu. Apa yang Azmin tak dapat? Dengan menumpang nama Anwar ni, apa yang Azmin tak dapat? Presiden parti dia tak dapat. Sebab Anwar masih ada. Nombor 2 dia dapat. Jadi menteri besar dia dapat. Jadi Esko, dia pernah jadi Esko. Dia pernah jadi ahli parlimen. Bila PH perintah 22 bulan, dia jadi menteri ekonomi, menteri kanan. Apa lagi dalam politik dia tak dapat? Kan? Tapi akhirnya bila dia kanan, apa yang dia dapat sekarang? Kan? Apa dia dapat? Adun biasa je. Ahli parlimen hilang. Dalam parti bersatu, nak bertanding pun tak boleh. Dalam parti keadilan, orang nombor 2 masuk dalam parti Dencirit ni, parti yang sampahan pun, dalam parti sampah itu pun Azmin tidak boleh menempatkan diri dia. Bayangkanlah betapa hinanya Azmin di dalam parti bersatu. Sehina-hinanya. Sampaikan dia tu nak dilantik hanya sebagai Sekretaris Agung saja. Kan? Yang Dencirit letak siapa dia? Dencirit letak timbalan dia bagi Semezah Dormat tu. Yang anak dia kes minyak masak tu. Kan? Aku kena letak Lamzah. Barulah bersatu nampak hebat. Menantu aku kota Dencirit ada kes kat luar negara tu lagi. Jangan bawa. Timbalan Presiden Bersatu pula, kau ada kes kan? Anak kau kan minyak masak kan? Kau ada kes. Jadi parti kita cantik lah dia kata. Kan, kau ada kes, aku ada kes, kau nak jatuhkan aku. Ada beritahu Hamzah, kau nak jatuhkan aku sebagai presiden sebab menantu aku cakau. Kau pun sakau juga anak kau. Jadi sama-sama lah. Sama-sama lah kita kendalikan parti bersatu. Kerana kita ceramah, kita kata hidup Melayu, pertahankan pertahanan Melayu, hidup Melayu. Kita cakap lah orang kampung macam tu. Orang kampung makan tahu anak-anak kita macam mana, dia kata. Ada dua orang tu. Kan? Dia cirit dengan timbalan dia. Macam tu. Kan? Dia cirit dengan timbalan dia. Macam tu. Melewati tanah runtuh, muka Azmin tak timbul. Nak timbul macam mana? Nak tidur pun tersenang sekarang. Mandi tak basah sekarang ni. Saya nak beritahu. Kecut perut dah ni. Satu persatu dah kena cekau lah. Bapak akan kutip kemudian. Tu kena ingat. Ni style SPRM macam tu. Dia tak tangkap bapak dulu. Kutip bawah-bawahan dia dulu. Pam-pam kutip sekor. Ambil keterangan, bagi kenyataan. Last kali, baru bapak keluar. Masa siasat JSB baru ni kan. Bukan terus tangkap CEO.
Tangkap dulu budak-budak kecil-kecil ni, ustaz-ustaz ni kan. Tengok-tengok. Last kali pap. Dia punya bos CEO kena. Kan? Jadi sebab itulah dia tahu style kepimpinan Anwar hari ni, maka dia tengok kawan-kawan dia dah kena sekor per sekor, dia dah tak boleh tidur malam, saudara. Apatah lagi adik-beradik dia pun dah hentam dia habis-habisan. Tengok Umi Hafelda ke Azwan Ali dia punya statement, tak ada adik-beradik dia simpati dengan dia. Semua kata padan muka kau. Kan, waktu kau ada kuasa, waktu kau menteri besar, waktu kau jadi menteri kanan, adik-beradik kau sepak mentu je. Kan, dengan keluarga pun dah tak ada hubungan, seolah-olah kau rasa kau lah hebat dalam keluarga kau. Adik-beradik kau pun tak bagi muka. Sekarang ni bila kau kena macam ni, adik-beradik kata apa? Padan muka kau. Seronok. Seronok adik-beradik dia, saudara. Rakyat lagi seronok lah. Kan, kita ni bukan seronok kerana suka tengok dia kena. Kita seronok kerana apa? Kerana hak rakyat itu dapat kita kembalikan. Kita seronok kerana itu. Bukan kerana peribadi. Azmin ni tak ada apa bagi kita pun, saudara. Tak ada nilai pun. Tangkap ke tak tangkap, tak ada nilai Azmin ni. Bukannya kata mengancam sangat Azmin ni, kita suka Azmin kena tangkap. Tak, dia tak ada nilai. Usahakan kepada rakyat, usahakan kepada negara. Dalam parti dia pun dia tak ada nilai. Macam mana kita nak takut dengan dia? Dalam parti bersatu tu pun dia tak ada nilai. Muhyiddin hanya nak letak dia sebagai Setiausaha Agung saja. Bayangkanlah. Daripada timbalan Presiden Keadilan, daripada bekas Menteri Besar Selangor, daripada Menteri Ekonomi, Menteri Kanan, tiba-tiba duduk dalam parti yang bangsat, parti yang tak ada apa-apa, cawangan bahagian pun tak banyak mana pun. Duduk dalam parti yang macam itu pun dia tidak boleh berada di kepimpinan. Dia hanya nak diletakkan sebagai lantikan setiausaha. Sebab itu dia tolak lantikan itu. Dia tolak, saudara. Dan Cirit nak letakkan dia sebagai Setiausaha Agung. Dia tolak. Sebab apa dia tolak? Sebab apa dia tolak? Sebab dia rasa maruah dia tercabar. Boleh pula Dan Cirit ambil Amzad Dormat tu sebagai timbalan. Kemudian naik siapa dia? Dia cadangkan naik kat situ. Dia kata, kau pergilah dia Peja. Kan? Peja daripada timbalan turun pangkat. Pelik-pelik juga politik dalam bersatu ni, saudara. Elok-elok duduk timbalan, kan? Duduk jadi naib. Duduklah Peja kat situ. Dia jadi kata naib Peja, Razali Jidin, Ronald Candy. Yang lain kalau boleh jangan lawan lah. Aku kau jangan lawan. Aku timbalan presiden, tak ada perlawanan. Timbalan pun kau jangan lawan. Naib 3 orang pun kalau boleh jangan lawan tau. Mesti Peja, Jidin, satu lagi Ronald Candy yang lawan. Tiba-tiba ada berlaku perlawanan dalam naik presiden. 6 orang masuk bertanding. Kan? Ada juga yang langgar. Sebab yang langgar tu kata apa? Kalau dah kau pun tak boleh lawan, timbalan pun tak boleh lawan, naik presiden pun tak boleh lawan. Kau ingat parti bapa kau? Mungkin ada yang cakap macam tu kan. Sebab tu oleh pun masuk. Mana nak menguruskan parti pun tak boleh. Dalam keadaan dia catur-catur daripada dia catur Peja, Razali Jidin, Ronald Candy. Tak sesenarai nama Azmin. Paling tidaknya patut Dan Cirit ni letaklah sebab Azmin. Kan? Banyak jasa Azmin pada Dan Cirit ni, saudara. Kalau tak Azmin kianat PKR, bawa 10-11 orang ahli parlimen PKR melompat, kianat, tak boleh jadi Perdana Menteri Dan Cirit ni. 10-11 orang Azmin buat kerja. Kaut geng-geng dia dalam pikat, kartel-kartel dalam pikat tu, jom kita keluar. Kan? Dia pun beritahu kawan dia, kita keluar je, dia kata. Kalau kau nak tunggu pikat, mampus tak jadi kerajaan pikat ni. Tak, kalau dah Anwar jadi Perdana Menteri, kau ingat kau dapat ke? Dia kata. Anwar pun ada kan kawan dia yang rapat. Kita tak bagi punya. Lebih baik kita pergi kat Dan Cirit. Kita akan ramai keluar kat Dan Cirit. Kau tengoklah, Dan Cirit akan bagi aku sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia dah janji dengan aku, dia jadi Perdana Menteri, aku akan jadi timbalan. Sebab apa? Sebab aku dah bawa kau orang keluar. Bila aku jadi timbalan, takkan aku tak nak lupakan jasa kau, dia kata. Pandailah aku adjust kau. Ramailah ikut dia. Baru Bian keluar, Mak Lampir pun keluar, sebab percaya pada Azmin. Kan? Last sekali bila dia keluar, saudara, jadi Menteri Kanan je. Bawah Dan Cirit. Dan Cirit nak lantik timbalan Perdana Menteri pun tak berani.
Kan? Walaupun dijanjikan Azmin sebagai timbalan Perdana Menteri, dan nanti Azmin tak berani. Nanti Azmin mezah dolmat marah. Kan? Ha. Betul geng-geng UMNO masa tu dalam Perikatan Nasional, dia nak juga PAS. Ha, lagi yang banyak kerusi. Takkan bagi Azmin bawa lagi 10 orang aja. PAS kata aku ada 40 lebih ahli parlimen. Takkan nak bagi Azmin timbalan. Dalam sekali dia cirit pening kepala, semua aku tak lantik, biar kosong, dia kata. Dah kena kencing Azmin. Itu dia cirit lantik Menteri Kanan 4-5 orang tu. Pasal nak jaga semua ketua-ketua parti ni. Nak jaga parti. Ini yang dia panggil scheme of things. Ha, engkau dah sokong aku, tak apalah, aku lantik lah Menteri Kanan 4-5 orang Menteri Kanan. UMNO dia lantik Ismail Sabri, Pikat Azmin, PAS dia letak je Taqiyuddin. Siapa Taqiyuddin ke yang jadi tu? Menteri Kanan. Kan? Sebab nak tutup mulut semua parti ni. Scheme of things. Tapi timbalan Perdana Menteri tak ada. Engkau Menteri Kanan itu ibarat macam tarak engkau timbalan Perdana Menteri lah. Kan? Okey dah tu ya. Setuju ya? Setuju. Puak-puak ni macam benda-benda yang dapat makan gaji besar dah lah. Peduli apa dia bang? Kan? Jangan dia beritahu dia cirit, kau jangan lantik sesiapa pun jadi timbalan menteri. Kalau lantik kami semua. Semua nak jadi timbalan Perdana Menteri. Last sekali lantik semua Menteri Kanan. Itu cara dia cirit selesai masalah dia. Azmin dapat timbalan menteri tak dapat. Last sekali Azmin jaga diri dia. Dia tak peduli dah kawan dia seperti mana yang dia janjikan. Itu yang menyebabkan Mak Lampir lagi. Berlakunya pergeseran Mak Lampir dengan Azmin pasal itu, saudara. Mak Lampir rasa tidak berbaloi. Dia keluar Parti Keadilan, tak berbaloi dia khianat. Tapi Azmin yang lebih menonjol. Azmin bawa diri dia sendiri saja dalam Perikatan Nasional. Dia tak peduli dah kawan dia yang lain. Dan Tuhan balas hari ini apa yang jadi. Yang diimpikan jadi timbalan Perdana Menteri, apa yang dia dapat? Dia tak dapat apa. Bertanding parlimen, mengalah. Balik kepada DUN. Bayangkanlah, level dia DUN je. Sekarang ni. Kalaulah dia itu istiqamah dan dia jujur dengan Parti Keadilan, saudara, paling-paling tidak dia Menteri Kanan hari ni. Sebab dia timbalan Presiden. Kan? Tapi sebab tamak. Sampai sanggup lupakan kawan. Sanggup lupakan bos dia sendiri. Sanggup mengkhianati mandat rakyat yang memilih dia sebagai wakil rakyat. Yang berkorban, yang bekerja kuat untuk menangkan dia. Dia sanggup khianat. Dan hari ini dia dapat. Dia mungkin tak kisah kalau tak jadi ahli parlimen. Dia mungkin tak kisah kalau tak jadi menteri. Tapi yang paling dia risau sekarang ni adalah kes-kes yang dia. Dia dah tak kisah dah. Dia dah putus harapan dah. Nak jadi menteri ke jadi menteri. Tak ada harapan dah. Dia kata, aku adun dah. Aku akan kekal adun. Tapi masalah bagi aku adalah kes ini. Kalau kes ini lekat, kalau dia terbabit dengan adun-adun tu sekali lingkup, satu pencen pun kau takkan dapat, wahai Azmin Semburit. Maknanya selama ini berpuluh-puluh tahun kau berjuang dalam parti, langsung tak ada rugi. Perjuangan yang puluh tahun sampai kau kena fitnah. Engkau pernah jadi mangsa fitnah, saya nak bagi tahu. Engkau pernah dizalimi, tapi akhirnya kau bersama puak-puak zalim juga. Kau dizalimi, kau difitnah, bukan diri kau saja. Bini kau difitnah, bukan bini kau saja. Anak engkau tu pun difitnah. Kita orang tak lupa. Kamu difitnah bersama dengan Anwar Ibrahim. Terima kasih yang bagi gift. Kamu difitnah bersama dengan Anwar Ibrahim. Saya masih ingat lagi. Dia didakwa mempunyai anak yang bukan anak dia. Konon-kononnya anak hubungan dengan Anwar Ibrahim. Isteri dia ada hubungan dengan Anwar Ibrahim. Dan ada satu zahir, satu zuriat. Konon-konon dituduh begitu. Dalam buku 50 dalil itu. Siapa nama bini dia? Dibabitkan dengan bini dia. Ada anak seorang. Konon-kononnya bini dia ni, Samsidah Tahrin. Betul, terima kasih. KEB. Bersama Anwar Ibrahim. Akhirnya waktu itu dia kata dia difitnah. Dia menafikan walaupun dia ditahan dalam lokap. Dia ditekan oleh pihak berkuasa ketika itu di zaman Atul Saka Haram Jadah tu. Akhirnya dia menafikan dan dia buat ujian DNA, dan akhirnya saudara, ujian DNA membuktikan bahawa anak Samsidah itu bukan daripada Anwar Ibrahim, memang anak Azmin.
Dan dia tahu dia difitnah. Sampai ke tahap itu dia difitnah. Dia difitnah, bini dia difitnah. Bahkan anak yang tak tahu apa-apa ini menjadi mangsa fitnah kerajaan ketika itu. Sepatutnya dia bersama-sama dengan anak Ibrahim membetulkan negara ini. Sebab dia menjadi mangsa kezaliman. Dia menjadi mangsa fitnah. Sepatutnya dia berganding bahu dengan anak untuk betulkan negara ini. Tetapi rupanya dia bersekongkol dengan puak-puak itu. Dia bersekongkol dengan puak-puak zalim, saudara. Dia lupa betapa Anwar ni lebih teruk diuji daripada dia. Dia masuk penjara berapa lama je? Masuk sekejap je. Azmin. Ya. Walaupun dia kata dia ni daya dalam reformasi, saya juga masuk penjara. Berapa tahun kau masuk penjara, Azmin? Masuk lokap, picit telur pun. Bau kena fitnah macam tu je pun. Anwar nak bandingkan saudara, kena pukul sepak terajang, masuk penjara berkali-kali. Itu pun dia boleh bertahan. Kamu kena macam itu pun tak boleh bertahan. Walaupun kamu tahu bahawa kamu juga menjadi mangsa fitnah. Akhirnya kamu bersekongkol dengan puak-puak itu yang meletakkan atuk saka, yang membuat kerja jahat memfitnah kamu itu. Kamu ni, atuk saka itu menjadi penasihat kamu. Mana kamu letak maruah kamu? Sebab itu pembalasan hari ini, saudara. Ya, kamu banyak manalah duit. Kita tahu. Walaupun dia tak jadi menteri kanan, tapi hidup dia mewah. Kita tahu. Keluarga dia hidup mewah. Ya, kereta dia, anak-anak dia, kereta-kereta, sport-sport ni kita tahu, saudara. Kehidupan dia mewah. Tapi kita nak beritahu, apa gunanya kalau kita kaya raya, kalau kita tidak boleh nak tidur lena. Tak guna duit banyak, makan pun tak lalu. Tak guna duit banyak, tidur pun tak lena. Sekarang ni, tuan-tuan rasa, dia boleh makan rasa enak tak? Walaupun duit banyak, makan mewah, ke hotel 5 bintang ke, dia rasa seronok tak makan. Tidur lena tak sekarang ni? Biar kita miskin, tetapi kita makan, walaupun makanan kita murah, kita makan ikan kering je, kita makan ikan masinnya, tapi kita makan bertambah-tambah nafsu makan, rasa sedap makan, walaupun ikan kering, saudara. Itu yang Tuhan kata nikmat. Tuhan maksud nikmat ni bukan duit banyak. Ya, rezeki yang Tuhan bagi sebagai nikmat itu bukannya makan mewah. Yang dimasukkan nikmat yang Tuhan bagi itu bukannya melalui makanan kita yang mahal-mahal. Bukan, itu bukan nikmat. Nikmat tu bila kita makan satu benda, kita rasa puas, sedap makan. Tapi kalau orang duit banyak, makanan mahal-mahal, longgok depan dia, makan mahal-mahal, kepala kambing ke, kepala lembu ke, kepala unta ke depan dia, tapi kalau dia makan pun tak lalu, hati susah, maknanya Tuhan dah tarik nikmat dia. Tidur pun dah tak lena. Kita orang kampung penat-penat kerja, kontrak, masuk getah, noise getah sebagainya, padahal penat, tidur, kipas saja, aircon tak ada, tapi tidur sampai berdengkur, lena tidur. Itu nikmat. Relax lah, Miss Cipai. Marah pula dia sentuh Azmin, kan? Kita Azmin sedap kau, kan? Orang kampung biasa hidup susah, saudara. Noise getah aja, tapi tidur malam berdengkur. Nikmat tidur. Tapi orang yang macam dia ni, bilik aircon, rumah banglo, bodyguard ada kat luar, rumah ada pengawal, kan? Duit banyak. Tidur bilik aircon tapi tak boleh lena tidur. Tak boleh lena. Maknanya Tuhan tarik nikmat dia. Hari ni, kan? Sebab tu tak banyak keluar kenyataan dia. Selalu dia menyalak ni, saudara. Kan? Hari-hari menyalak. Sekarang senyap. Sebab tertumpu kepada kes sekarang yang tengah disiasat. Dia tengok sekor per sekor anak buah dia kena cekok. Hai. Ini duduk rumah malam-malam ni, tengah tidur ni, dengar bunyi, bunyi horn luar rumah tu, puk dah tu, berdebar. Wahai yang bunyi din. Bunyi tu orang hantar makanan on Grab, kan? Grab food. Dia hantar rumah jiran tu, dia bunyi horn, tuntun, pun. Nak hantar makanan. Dia duduk sebelah tu, berdebar ni. Siapa pula nak serbu ni, tangkap tengah malam ni. Orang, nikmat hilang. Tuhan tarik nikmat. Dia macam cerita Piramli tu, tahu tak cerita Piramli? Cerita apa? 3 Abdul tu, kan? Abdul Wahab kau Abdul Wahib tu. Yang dia jadi, dia curi kat rumah, dia dengar poster, menyorok bakatil. Poster, menyorok bakatil. Orang bersalah. Nampak poster apa takut? Kan? Macam tu lah dia. Sekarang ni.
Tak percaya, cuba saudara sakat dia. Siapa yang dekat rumah Azmin, yang tahu rumah dia, cuba tengah malam 2-3 pagi, saudara pergi sakat. Pergi usik sikit. Lalu orang kereta kan bunyi hon. Popon, berhenti depan pagar dia. Nak tengok. Terkencing dalam bilik tu saudara. Dalam keadaan sekarang ni. 2-3 pagi saudara depan rumah dia, berhenti slow kan, bunyi pon. Pon. Tengok dia terkencing, tercirit dalam bilik tu. Orang tengah ketakutan macam tu lah. Sebab dia tahu. Bila-bila masa je. Saudara, nak beritahu. Maknanya Tuhan dah tarik nikmat. Walaupun kamu duit banyak, kaya macam mana pun. Tapi kalau Tuhan tarik nikmat, makan tak sedap, mandi berasa tak basah, tidur pun tak lena. Lebih baik jadi nak kita ni orang susah. Tak ada duit, kita makan ikan kering je. Tapi makan bertambah-tambah. Sampai masuk hospital, kena kencing manis. Punya lebih makan. Tidur malam dengkur. Lena tidur. Tak ada aircon pun, kipas je pun. Kipas pun sangat-sangat. Lena tidur. Kan? Nikmat Tuhan bagi. Sebab kita tak ambil duit orang, tak menyusahkan orang, tidur lena. Kita miskin, tak curi pun hak orang. Tuhan bagi nikmat kita. Kan? Mandi pun berkali-kali. Punya basahnya kita mandi. Kan? Ini bila dah Tuhan tarik nikmat, apa pun tak boleh saudara. Tuhan dah tarik nikmat. Zahirnya nampak dia terkaya, naik kereta mewah, apa semua, dia keluar tak api hati tu. Kalau dia naik kereta dia pun kan, naik kereta mewah dia tu, kalau dia sebagai adun Selangor, nak pergi Dewan ke Dun ke, nak pergi mana-mana kawasan, kalau pergi mana kawasan, dia nampak kereta kat belakang follow, dia pandang cermin. Cukup risau dia kalau ada kereta kat belakang, dia takut kena SPRN follow dia. Kan? Duduk kereta tu sandar, nak pergi mana-mana, dia pandang cermin kereta tu. Dia tanya driver, kereta siapa belakang? Follow tu. Dia bilang tadi lagi ikut kita tu. Punya risau saudara sekarang hidup dia. Kita bukan nak menaarkan kemudaratan, tapi bagi kita kalau dia bersalah, dia harus juga dicekup. Sebab ini hak rakyat. Bukan 1,000, 2,000 saudara. Kalau polis biasa, constable minta duit RM10, RM20 tepi jalan, kita masukkan ke dalam. Ini bukan RM10, RM20, bukan 1,000, 2,000, bukan RM10,000, RM20,000. Kan? Apatah lagi dia dah buat macam tu, kan? Lepas tu dia hentam Anwar macam nak gila. Tengok ceramah dia. Tuduh Anwar, fitnah Anwar macam nak gila. Sampai dia ingat bahawa yang dia buat tu takkan dapat dikesan. Sebab itu Anwar kata, kalau Anwar kata ada sakau, maknanya betul lah tu. Banyak kali Anwar sebut, saya boleh tahu satu persatu siapa yang ambil duit. Cuma Anwar ni perangai ni bukan macam Mahathir. Mahathir tu kalau dia dendam dengan orang, pergi buru orang tu terus tangkap masuk dalam. Kan? Siasat kemudian pun tak apa. Jadi masuk dalam dulu. Tapi Anwar tak. Dia bagi syarat je. Yang bercakap ni kata Anwar, cakap degar-degar. Kan? Tapi menyakau duit judi pun ambil. Anwar bila Anwar sebut mana tu betul. Cuma Anwar tak arah pergi tangkap je. Maknanya Anwar bagi syarat, kau jangan cakap banyak lah. Kan? Nak sembang pasal judi pun kan masuk dalam tabur parti. Ini Anwar sebut jelas. Cuma dia tidak boleh buktikan. Sebab apa? Bukan dia ada kuasa nak mendakwa, bukan dia ada kuasa nak menangkap. Dia cuma nak bagi amaran pada kamu. Aku tahu apa kamu buat, cuma aku benarkan sesatan dibuat dengan telus. Biar lambat, asalkan kita tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab tu di kalangan kita ni ramai yang tak puas hati. Kenapa Anwar ni seorang pun pemimpin dia orang ni tak kena masuk dalam lagi. Dah masuk 2 tahun. Seorang pun lagi pemimpin dia orang tak masuk dalam. Ramai di antara kita yang gelisah. Kenapa Mahathir dulu sekejap aja? Sampai Selangor pecah rumah pun Mahathir buat. Kenapa Anwar ni 2 tahun tak ada siapa yang cakap ni? Kita tunggu ni bila ni? Kita marah betul dengan dia orang ni. Kan? Tapi bagi Anwar, kan? Bagi dia, bukan niat dia nak berdendam dengan orang. Dia bagi masa siasat betul-betul sebab dia tak nak menzalimi orang yang tidak bersalah. Maknanya kau carilah bukti secukup-cukupnya. Dan inilah yang berlaku kepada JSB. Sebab itu saya cukup bengang dengan ucapan Taqiyuddin, dengan ucapan daripada Pasir Gudang semalam, yang mengatakan saya tak berasa hati, tak patut tahan bawah sosma.
Ini kezaliman. Kenapa buat tindakan melampau tahan sosma? Saya nak bagi tahu dengan Hasan Karim, Taqiyuddin yang mengatakan tindakan polis itu melampau hanya disiasat di bawah sosma. Tapi kenapa kamu tak nak sentuh pun tindakan melampau puak-puak ini yang bertahun-tahun isap darah orang-orang kita, anak-anak kita. Yang disiasat itu siasat bukan ISA. Sosma ni dia beza dengan yang lain. Sebab sebelum itu bila tangkap CEO USB ni, bukan kita terus pergi masuk sosma. Siasat biasa. Tambung reman cukup tempoh, sambung lagi minta mahkamah. Sampai bila kita nak minta mahkamah? Dia ada limit juga mahkamah bagi sambung-sambung. Tapi bila sampai ke limit dia, siasatan tak selesai sebab bukan hanya satu kes. Seperti pada polis sebut, kita bukan hanya menyiasat atas dakwaan aurat Muhammadiyah saja. Kita bukan hanya menyiasat mereka atas sebab tak bayar cukai sahaja. Banyak harta yang terlibat dengan mereka ini. Maka masa kita minta reman tu tak cukup untuk pihak polis atau pihak-pihak berkenaan untuk nak siasat kes ini. Maka terpaksa mengambil masa yang lama. Masa yang lama yang ada pada sosma. Tidak lebih 24 hari. Sebab itu kita pilih sosma. Kalau dah habis kita siasat bawah sosma, bawa mahkamah kalau ada kes. Dan bila bawa mahkamah, mereka boleh menggunakan peguam, mereka boleh membela diri mereka. Apa yang zalimnya?